كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى wa nafana bihi wa bi ulumi fi darin. Maka ia pun berpesanlah ia kepada sahabatnya menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu akan jadi ganti khalifahnya pada mengeraskan agama Islam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia. Masih memberikan kita, mengizinkan kita untuk meneruskan kehidupan atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dapat itu Islam sejak lahir, alhamdulillah. Dibesarkan kita dalam suasana yang Allah Ta'ala telah mudahkan kita untuk jadi orang taat, ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia, alhamdulillah. Nikmat besar lagi diberi kita, nikmat boleh kenal dia, faham ke dia, sedar dia lah ilah. Makhluk ni tak mempunyai ilah, tak mempunyai sifat uluhiyah sama sekali. Allah jualah bersifat ilah, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kalobaan untuk ilmu, alhamdulillah. Diberi kita keyakinan mantap, ingat, sedar, iktiraf ke Allah Ta'ala, alhamdulillah. Syukur Allah SWT jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita masih beri kelampakan masa, keupayaan
boleh hadir untuk solat subuh berjemaah. Dapat pula kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Syarah Usul Tahqiq ni, insya-Allah. Terdekat kita bicara Allah SWT jadikan Rasulullah ni sebagai Nabi akhir zaman dengan disempurnakan dia setelah umur dia 63 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Peristiwa Hajjatul Arafah dan Hajjatul Wida' waktu Rasulullah wukuf, Allah Ta'ala berikan atau turun ayat Quran isyarat kata selesai sudah syariat yang dihantar, yang diberi, yang diutus melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dengan diberikan kamaluddin, sempurna agama, dengan disempurnakan rukun Islam yang kelima, itulah haji. Dan bersama dengan itu Allah Ta'ala tamamkan nikmat yang Allah Ta'ala beri kat kita ni dengan ada istilahnya nikmat dia, yang diisyarah oleh para ulama kita, yang tu menunjukkan adanya perjalanan batin yang berkekalan, ada limpah kurnia Allah Ta'ala yang diteruskan untuk dilimpah kurnia, istilah min ladunna ilma, yang Allah Ta'ala beri daripada sisi dia. Ada ilmu yang dipanggil ilmu bil muahabah, dengan ada ilmu kita mengamalkan ilmu yang kita belajar berguru, khasnya atas ilmu iman yang kita belajar ni, macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala, ilmu iman, macam mana nak iman Allah Ta'ala, macam mana nak berzikir hadir hati supaya boleh increase iman kita, jaga iman kita, dapat tasdik kita, yakin kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan sempurnakan nikmat dia kat atas kita dan menunjukkan bahawasanya ada perjalanan zahir satu hal, dan ada perjalanan batin, yang memang dalam perjalanan agama kita ni ada dua jalan, jalan zahir, jalan batin. Jalan zahir ni syariat zahir yang memang alhamdulillah yang kita dah buat, dan ada perjalanan batin, bermula dia dengan perjalanan akidah. Akidah dengan mana segala simpunan keimanan yang telah kita belajar bab Allah, bab Rasul ni, faham kita satu persatu dengan dalil akal-nakalnya. Macam mana nak kita i'tiqad dengan hati supaya khasnya dalam bab ketuhanan mentauhidkan Allah Ta'ala tanpa ada syirik dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Bahkan tauhidkan Allah Ta'ala semata, sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya, milik dia, yang makhluk tak akan langsung mempunyai wujud sendiri. Bahkan wujud makhluk ni adalah Allah yang bagi wujud. Yang Allah dialah hakiki wujud, zati wujud, wajib wujud. Makhluk ni takkan ada sifat-sifat uluhiyah sama sekali. Perjalanan macam itulah dipanggil perjalanan batin, dan mula dia mesti dengan belajar ilmu akidah yang mantap macam ni, dengan hadirkan hati, banyakkan zikir, ingatkan Allah Ta'ala, hadirkan makna mustaghni an kulli ma siwahu, muftaqirun ilaihi kullu ma adahu ilallah. Disuruh kita banyak zikir, kalau boleh siang, petang, pagi, malam, sepanjang masa berdiri, duduk, baring, semuanya kalau boleh dalam keadaan zikrullah. Jadi perjalanan agama yang macam ni nisbah Rasulullah zaman dia, bila dah hampir wafat, berpesanlah ia Rasulullah ni kepada sahabat dia untuk menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tu akan jadi ganti khalifah ni. Jadi orang yang akan bawa perjalanan ni adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan isyarat tu disebut dengan kata Rasulullah berpesan pada para sahabat. Antara isyarat para ulama ni, pesan macam mana? Nak menunjukkan ada isyarat Rasulullah, pengganti Rasulullah ni selepas Rasulullah wafat adalah memang Sayyidina Abu Bakar, tak ada orang lain. Antara para ulama kita duk sebut isyarat Rasulullah macam mana? Yang keadaan kebersamaan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah ni, perhatian dia
dia punya vision yang sangat pandang jauh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Satu Rasulullah nanti dia, bahkan waktu Rasulullah sakit, khasnya bila hampir wafat, tiada orang lain yang berani untuk menggantikan tempat Rasulullah jadi imam solat berjemaah melainkan Sayyidina Abu Bakar. Itu adalah antara isyarat disebut daripada ulama kita, bahawasanya memang takkan ada orang lain lagi untuk boleh mengganti kedudukan Rasulullah lepas Rasulullah wafat melainkan Sayyidina Abu Bakar. Begitu jugalah khalifah-khalifah lain yang telah disepakati oleh ulama selepas Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Memang mereka ni adalah orang yang memang sepatutnya dilantik jadi khalifah mengikut tertib demikian telah sepakat oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, dan juga yang itulah dihurai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Isyarat Rasulullah kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu peganglah dengan sunnah aku, dan peganglah dengan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, pengganti aku yang memberi petunjuk, yang memberikan panduan, yang dia akan memimpin kamu ke jalan Allah Ta'ala macam mana pimpinan Rasulullah tu kan. Jadi sepakat ulama mengatakan siapa dia yang tanpa khilaf yang dipanggil Khulafa' ar-Rasyidin Mahdiyin ni, yang memang disepakati 4 orang ni lah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni antara khalifah pertama ganti Rasulullah. Buat apa ni? Nak mengeraskan agama Islam. Istilah mengeras ni boleh arti dengan mana nak memperkukuhkan agama Islam. Maksudnya nak memperkemaskan agama Islam, nak beri penegasan kepada agama Islam apa yang sepatutnya kena beri tegasan. Khasnya dia kata menegeraskan agama Islam ni dan memerangi segala kafir. Antara tegas kita dalam bab agama ni kafir. Orang kafir ni asal hukum kita ni dengan sempurnanya syariat al-yawma akmaltu lakum tu, antara syariatnya ialah kita kena jaga daulah Islam kita, dan bila daulah Islam jaga ni tak ada tolak ansur dengan kafir, khasnya kafir harbi yang memerangi Islam. Kalau ada kafir nak duduk dalam negara Islam pun duduk dalam kedai hina. Ada banyak perkara peraturan yang dia tak boleh nak buat ikut suka hati dia. Bahkan macam mana orang Islam punya peraturan, dia kena ikut peraturan Islam tu. Panjang kalau syarah bab daulah Islam ni, panjang umur baca lain. Jumpa kita fiqh memang cerita terperinci bab tu. InsyaAllah ada kesempatan kita ngaji lain lah tu. Apa nak sebut asal ialah yang Rasulullah ni, Sayyidina Abu Bakar ni ganti Rasulullah, antaranya macam mana zaman Rasulullah duk perang bermula daripada perang Badar tu sampailah Rasulullah wafat, tak kurang daripada hampir 60 peperangan dalam masa 10 tahun. Bayang tau, 10 tahun 60 peperangan. Kita 60 tahun juga tak? 57 kira tak? 57, 43, 63, betul ya? 60 tahun lebih. Rasulullah dalam 10 tahun 60 peperangan. Kita daripada 60 tahun merdeka ni berapa dia perang? Mana ada perang pun. Mana ada perang? Ada perang dengan Singapura, ada perang dengan Indon. Adalah konfrontasi dulu sekejap atas slogan Indonesia ganyang Malaysia kan. Perang ekonomi pula. Tak ada lah. Dia perang, dia pun perang saraf gitulah kan. Satu hal tu nak sebut kata antara syariat yang ada dalam agama kita adalah tak boleh biarkan orang kafir ni mengeras ataupun menguasai Islam. Banyak benda kena perhati tu, yang banyak benda kita kena ngaji, belajar, faham balik perjalanan Islam kita macam mana. Khasnya dengan kita duk pegang ni bab akidah. Begitu juga kata dia ada golongan yang murtad. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Pasal apa murtad ni? Kerana banyaklah orang yang berbalik
jadi daripada agama Islam kepada agama kafir, yang ia ni meninggalkan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah wafat hinggalah sampai kepada masa kita sekarang ni. Banyaklah orang yang murtad. Banyaklah orang murtad satu, banyaklah agama murtad. Bila agama murtad ni macam mana agama murtad? Maksudnya orang beragama tu murtad, bukan agama tu murtad. Ni bahasa-bahasa je ni memang banyak dalam bahasa kita. Zaman berubah, zaman memang dah berubah, tapi zaman berubah dengan mana orang dalam zaman dah berubah. Sebutkan zaman, murad dia ahli zaman. Ni pun sebut agama murtad, maksudnya ahli agama tu murtad. Alhamdulillah. Jadi akan ada orang-orang yang memang dia Islam tapi boleh jadi murtad sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan juga begitu kata dia, ada agama bid'ah. Apa dia agama bid'ah ni? Agama ni Islam tapi ajaran Islam ni dah tak betul lah macam mana ajaran Nabi SAW. Atau istilahnya tak ikut dah peraturan ahli sunnah wal jamaah. Dua intiqa Allah ta'ala arash, Allah ta'ala langit. Dia kata Nabi Muhammad ni mak kampung. Dia kata Nabi Muhammad ni kalau kata dia jadi Rasul sekarang ni ada, tentu dia akan bagi surat peletakan jawatan. Tu agama bid'ah tu. Kepala otak dia faham ke mana nah? Agama bid'ah. Yang ni masuk bid'ah ni mengada-adakan yang tiada dalam firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dalam makna tu yang nak kena faham. Tak boleh ambil faham zahir macam mana pok-pok Wahabi duk faham tu. Pasal yang kata mengadakan benda yang tak ada dalam agama, yang tiada dalam firman Allah Ta'ala. Oh, bijang panjang tu. Pasal memang bahas dah para ulama nak faham apa yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah tu. Baik. Dan tiada dengan perkataan yang muafakat segala sahabat tu. Jadi ada hadis, ada Quran, hadis, antara perkara yang turut diambil kira untuk tengok tepat tak firman Allah Ta'ala dan hadis Nabi SAW ni, ialah mesti muafakat dengan segala sahabat Rasulullah SAW. Pasal apa? Sahabat ni adalah antara generasi yang telah dilatih oleh Rasulullah. Apa yang berlaku pada zaman dia, khasnya zaman sahabat ada, tabi'in, tabi'in. Rasulullah pun isyarat khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun selepas aku, summa ladzi yali qarni, kemudian tahun kurun yang mengelilingi kurun aku, begitu juga seterusnya sampai istilahnya 3 kurun, atau istilahnya sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini kurun yang dijamin sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula khas isyarat Rasulullah berpegang dengan sunnah dia dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Maksudnya bukan saja setakat kita berpegang Quran, hadis, tapi berpegang dengan khulafa' ar-rasyidin. Isyarat ulama nak menunjukkan adanya ijma'. Antara kita duk pakai dalam kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni, Quran, hadis bukan semata-mata, tapi kena lihat ada ijma' ulama. Mana yang dipanggil ijma' hanya dalam bab akidah, yang mana yang boleh dipakai, tak boleh pakai, mana yang tepat, tak tepat daripada ajaran Rasulullah, yang panduan dia ambil pada 2 sumber besar ni, dan disepakati pula oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama dulu, apa dia manhaj yang perlu dilalui, sistem yang perlu dipakai, mana dia benda yang nama bid'ah tak bid'ah. Begitu juga ada kaedah tu, dan muafakat dengan segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada dengan kias segala ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada golongan yang dia ni ahli bid'ah, tak ikut kias. Kias ni ukuran yang diukur oleh
ulama-ulama mujtahidin bagi kita panduan untuk jadi kayu ukur kehidupan kita sekarang ni, adakah menepati dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma zaman kita lah ni banyak benda bid'ah yang hukum bid'ah tu salah dalam kaedah-kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi tengok dalam masyarakat khasnya geng-geng yang nama Wahabi ni, dia tak peka pun kata yang tu bid'ah, peka pula tu. Bahkan benda yang tak sepatutnya dicela bid'ah, itulah pada dia bid'ah. Faham saya cakap apa kan? Contoh misalnya riba tu, dia tak bubuh nama riba dah, loan bank ni dia bubuh nama cukai perkhidmatan, cukai perkhidmatan, charge perkhidmatan. Cukai pun nampak teruk kan, charge perkhidmatan aja. Kalau tengok betul-betul dalam syariat, itulah bid'ah. Apa dia? Mana ada perkhidmatan menyentuh atas nama charge pula tu, dia bukan charge di atas perkhidmatan dia, tapi dia charge di atas loan yang kita ambil. Ada pula. Begitu juga upah. Upah ni sepatutnya upah di atas kerja yang dia buat, bukan upah di atas kerja yang dia buat tu, bayaran dia di atas berapa hasil kerja dia buat tu, penghasilan dia. Misalnya tuntutan hak milik, sepatutnya kalau kata kerja dia buat tu kena bayar 1,000, dia bukan minta 1,000, dia minta nanti 2% daripada hasil yang berjaya dia perjuangkan, dia minta untuk itu upah kerja dia. Bid'ah tu, bid'ah tu. Tak ada pula kita dengar puak-puak tu kata bid'ah je. Apa pasal ni? Orang tak faham apa dia bid'ah dalam agama. Yang duk sibuk bid'ah, sambut maulid bid'ah. Alah, apa masalah sambut maulid? Tu pun ada bahas ulama tu. Atas jumhur ulama yang atas nama perjalanan ahli sunnah wal jamaah ni tak ada masalah pun. Yang demo yang tak suka tu, demo tu bukan atas perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Dia tak faham perjalanan yang dipanggil ijma' qiyas, yang ada suluhan, ada kebenaran yang dibenarkan dalam ajaran Nabi SAW atas nama ajaran Islam. Ada usul yang membenarkan kita buat benda tu, pada demo bid'ah tu. Allahumma salli ala sayyidina. Misalnya sikit lagi bid'ah yang ni pun ke depan ni juga sebut ni bab bid'ah ni. Apa dia bid'ah? Antara demo dua bid'ah ni bukannya golongan geng-geng yang Wahab ni. Dia kata apa? Selawat ni tak boleh selawat melainkan selawat yang Nabi ajar. Macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Bos Sayyidina tak boleh. Benda ni dia ajar ni. Selawat tafrijah bid'ah, khurafat, masuk neraka. Selawat apa lagi masuk neraka? Selawat tu syifa, syirik. Benda ni dia sebut ni pelik-pelik ni. Dia tak faham bahasa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha. Dia adalah tibil qulub, penawar hati. Istilahkan Rasulullah penawar hati, apa masalah? Istilah Rasulullah penawar hati daripada sabab kepada musabab kan. Rasulullah tu sebab hati dapat penawar. Apa masalah? Oh gitu. Kita makan pun makan nasi kenyang, takkan cakapnya tu syirik. Macam-macam hal lah. Ilahi lastul firdaus, perkataan Imam Syafi'i, kata riwayat Imam Syafi'i ni perkataan tu, syair tu. Ilahi lastul firdaus si ahla. Ya Allah, kata dia, wahai Tuhanku, aku ni kalau nak kira kelayakan lah, memang tak layak aku masuk syurga. Dah faham dia sentot, dia tak faham bahasa Arab tu, dia kata syurga pun tak nak, tapi tak nak masuk neraka. Betul duduk kat apa, R&R. Inilah bodoh. Ada buat tu syarahnya tu. Pada dia perkataan macam tu, syair macam tu, dia kata yang ni bid'ah. Pelik kata. Apa dia punya kayu ukur? Pelik kan? Yang benda-benda keliling ni yang nama bid'ah, dia tak kata bid'ah pun. Contohlah kalau saya nak buat bid'ah, tengok dia kata apa?
Kita kaedah tak boleh wuduk tayamum, boleh? Ada kaedah tayamum di atas plastik, boleh? COVID-19 tu lah contoh kan, saya nak cerita tu lah. Mana ada dalam syariat mayat bubur dalam plastik, lepas tu tayamum atas plastik, apa benda? Dia kata boleh. Mana boleh? Mana betul? Pasal tayamum dah tak boleh wuduk, tayamum mesti atas jasad. Ni dah bubur plastik, tayamum atas plastik. Betul ada sembahyang mayat. Kalau ikut kaedah kita atas sunnah yang datang, atas kaedah ulama, bila tak sah suci tak ada solat. Teruzur nak menyucikan pun tak ada sembahyang jemaah, tak ada sembahyang mayat. Mayat yang mati dalam air lemah, kita tak jumpa, kita tak mandikan pun tak ada sembahyang mayat. Panjang kau cerita tu. Nak kata ada disiplin fiqh pasal dia berkaitan dengan Quran, hadis, sahabat, ijma' ulama dah bagi panduan dah satu-satu. Apa panduan ni apa? Yang mana sepatutnya dipanggil bid'ah tak dipanggil bid'ah, yang tak bid'ah dia panggil bid'ah. Itu pelik Itu yang dia jadi bercelaru dengan orang ramai. Bercelagah dengan ulama-ulama muktabar kita. Satu nisbah ganti memang terbaik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tu sebut ke Wahabi dah sikit. Tak bid'ah tu, bid'ah ni Wahabi masyhur dia. Yang Syiah pun satu geng pula. Apa dia? Untuk kata golongan sesat ni berlambak-lambak. Pasal apa ni? Pasal orang tu istilahnya orang yang dia bid'ah agama, lepas tu ada yang murtad agama. Na'udzubillah. Bila sahabat lagi lah apa dia? Mak sahabat. Syiah ni maki yang sahabat. Sahabat yang bersama dengan Rasulullah yang Allah Ta'ala iktiraf. Ini adalah sahabat Rasulullah. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Ketika sahabat ni berdua dengan Rasulullah dalam gua Thur waktu peristiwa hijrah. Idh yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika Rasulullah kata pada sahabat dia, Allah Ta'ala iktiraf Sayyidina Abu Bakar tu sahibihi, sahabat Nabi SAW. Dia boleh kata Sayyidina Abu Bakar ni fasik, bahkan ada yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Syiah ni yang sebut ni, benda Syiah ni. Orang yang dapat pangkat radhiyallahu anhu wa radu anhu dah dipasikkan semua. Dipasik semua. Kata dia sahabat ni tak ada yang adil melainkan 3 orang. Benda ni orang ni. Memang yang tu yang nak kena faham tu dalam perjalanan bab agama ni. Ngajilah elok-elok pasal bab zaman kita ni, agama ni dah memang dah banyak dah rosak. Tambah kita nak belajar akidah macam kita belajar ni, berapa orang je lah yang betul-betul nak mengaji. Memang ada yang nak mengaji lagi, alhamdulillah. Tapi kalau nisbah persen lah, kalau kira nisbah orang yang sepatutnya kena mengaji dengan yang mengaji, sikit sangat lah. Kau takat 200 orang dengan berapa orang Islam? 15 juta. Buahlah angka tu, 15 juta. 200 orang dengan 15 juta. Allah, takut tengok takut tengok Tapi kalau cerita-cerita cinta, tengok 2 juta, 4 juta tengok. Apa tajuk-tajuk cerita cinta dalam YouTube? Tak tahu. Tak ada apa-apa. Mau tak tengok langsung? Tak tahulah saya tak peduli lah tu. Pecah rekod. Patutnya kena sebut juga kan, supaya tahu perkembangan tu ya. Tak pergi tengok pula macam Elan, kacau juga. Tak payah. Tak payah. Cuma nak kata yang tu macam mana? Masya-Allah, tontonan berapa orang view dia? Mana main KK? JM lah. M tu. Pula tu mana komen dia? Mana ada macam ni? Payah nak cuba. Semua macam ni. Kalau kita mengajar macam ni, banyak macam ni. Yang ni sikit. Balik.
Sini sikit. Yang ni tambah ada kutuk Wahabi lah. Oh, kalau geng dia tengok tu semua duduk macam ni. Semua kata hak buruk je. Ni hal kita lah. Baik. Jadi asal nak sebut pengganti Rasulullah ni, antara memang rujukan kita pakai Quran, hadis, lagi ijma'. Jadi sahabat sebut ni muafakat sahabat, atau istilahnya ijma' ulama' mujtahidin. Kena belajar tu bab tu satu-satu. Pelik kita zaman ni kita ada ijma' mufti Malaysia. Kelakar saya dengar ada mufti Malaysia boleh buat ijma'. Mufti Malaysia semua ahli taklid, ijma' pun benda. Begitu juga tiada dengan kias. Tu Quran, hadis, ijma', kias. Nak sebut tu. Dan menyalahi mazhab yang berempat. Antara kalau sebut fiqh, jangan menyalahi mazhab yang empat, iaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan Imam Maliki dan Hanbali. Dan kaedah kita dia ada imam-imam mujtahid ni, mereka ni atas jalan yang betul. Kaedah kita pula yang kita ni banyak benda yang kita tak faham, bukan ahli pula tu untuk bahas bab-bab hukum. Apa kaedah kita? Wajib taklid dalam bab fiqh. Bukan kita sebut ni, ulama-ulama kita sebut itu. Imam An-Nawawi pun kalau ikut nisbah martabat dan pakar dia, kepakaran ulama-ulama yang ada zaman dia, Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i tau. Zaman dia hidup tu, kepakaran ulama-ulama yang ada zaman tu sampai mengiktiraf, kata dia kalau ikut Imam Nawawi ni boleh buat mazhab dah. Orang iktiraf dia punya kepakaran tu boleh buat mazhab dah, tapi masih ikut mazhab Syafi'i. Siapa nak challenge dengan Imam Nawawi siapa? Saya baca kitab dia yang paling seronok saya baca, kitab Majmu' lah. Baca kitab dia best. Yang dia syarah Al-Muhadzab, Ishaq Asy-Syarazi punya kitab kan. Tu pun kitab tu yang dah siap 23 jilid. Imam Nawawi nya 9 je. Tak habis dekat. Meninggal. Rahimahullah taala. Itu disambung oleh Taqiyuddin Subki. 2 jilid je meninggal. Boleh beza tengok antara Taqiyuddin Subki syarah dengan Imam Nawawi syarah. Jauh bumi langit. Meninggal tu sampai sebelah, baki tu orang belakang ni, Syekh Nujib Al-Muti'i, sempurna kan untuk dia takmilah. Tentu majmu' ni dipanggil Majmu' Nawawi, tapi dia ada sahibai takmilah. Ada 2 orang lagi yang menyempurnakan syarah Al-Muhadzab bagi Ishaq Syarazi tu. Apa Taqiyuddin Subki, lepas tu Syekh Nujib Al-Muti'i ni, jauh bumi langit. Dah Imam Taqiyuddin Subki dengan Imam Nawawi jauh. Yang belakang ni lagi jauh lah. Lagi jauh. Agak-agak kalau boleh satu mufti Malaysia tolong syarah. Syarah sambung pula lagi. Tak apa buat. Mangkuk tu tahu apa. Pasal duduk zaman ni kita dah tengok orang budak puak yang mesti masuk universiti ni. Jangan kata pelajar dia, dengan bersyarah dia pun pening. Fatwa-fatwa yang dia orang keluar memang asalnya disebut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Saya nak sebut apa yang duk ada depan mata kita. Mula disebutlah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Empat-empat ni sebut tu atas katalah tanggung amanah dia sebut. Dia ambil betul-betul cantik lah. Cantik. Lepas tu dia bahas lagi. Dia bahas apa? Dengan Syafi'i macam ni. Berdasarkan hadis gini-gini, Quran gini-gini, kelepuk-kelepuk. Lepas tu kita nak tengok serial dia tahu mana? Tengok belakang. Kesimpulan dia buat tu. Pada saya lebih cenderung kepada hani. Dia tak kata saya mengikut mazhab Syafi'i. Tak. Taubat dia tak kata gitu. Bahasa saya sebut kalau jenis golongan lah ni, taubat dia tak ikut. Dia takkan kata kita ikut mazhab Syafi'i. Taubat dia takkan cakap macam tu. Kalau ikut ulama kita dulu ajar macam mana? Ikut mazhab Syafi'i. Nak ikut Hanafi, Maliki. Kalau pergi belajar bersih pun, disiplin mengaji kat sana, kau orang Malaysia mazhab Syafi'i, kena masuk kelas mazhab Syafi'i.
Kalau ada pelajaran pun yang fiqh muqarin, membezakan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ni, yang tu untuk pelajaran je, nak tahu cara istinbat ulama, itu je. Tapi untuk balik amal macam mana? Mazhab Syafi'i, pergi mengaji Syafi'i, pedalami Syafi'i, bagi faham mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Kalau pergi masuk mengaji mazhab lain, kena halau mesti nak isi borang apa, nak masuk Universiti Azhar tu mesti sebut mazhab apa. Apa cerita ni? Cerita mazhab 4 ni, di atas pakarnya mereka ni, kaedah kita taklid mazhab lah. Tu pondok-pondok tutup guru kita, ulama-ulama kita dulu, majlis agama Islam pun memang disebut kita di atas kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah, lepas tu di atas mazhab Syafi'i. Ada geng yang dia tak nak ikut mazhab Syafi'i, kata dia kita lebih terbuka. Walaupun disebut lebih terbuka, tapi tengok lagi sempit daripada mazhab Syafi'i. Pasal apa? Dia tak bagi orang ikut mazhab Syafi'i. Kata terbuka, patutnya macam mana? Bila terbuka, patutnya lagilah bebas, boleh ikut mazhab mana-mana. Tak nampak satu sudut, dia kata dia lagi terbuka, dia lagi bebas. Tapi bila kita amalkan mengikut qawaid Imam Syafi'i, dah ditojah hanya mazhab Imam Syafi'i. Tojah, faham? Tojah. Diserang hanya mazhab Syafi'i. Bila hukum talqin apa ni yang dalam mazhab kata boleh baca Quran, dah dia kata tak boleh pula. Padahal dia kata dia terbuka. Terbuka apa? Sempit, tak mampu. Dia terbuka tu pasal dia nak menunjukkan supaya dia boleh keluar daripada mazhab Syafi'i. Itu dia nak menunjukkan terbuka. Dalam masa yang sama, disempitkan orang lain, jangan ikut lain pada pendapat yang aku cakap. Dan kelakar sikit tu. Negeri mana pergi semak, bukan boleh sebut lah tu. Marah dia mana. Siap saman lagi. Baik. Jadi kita kena ikut mazhab yang 4 ni pada bicara ilmu yang zahir daripada ilmu fiqh. Fiqh rujuk sana. Ya. Pada bicara fiqh ni tentulah bicara dia sah batal, halal haram, makruh mubah, sunat fardu, syarat dan rukun. Pada bicara sembahyang, puasa, zakat dan haji. Siap. Itu fiqh. Yang kenapa 4 ni? 4 ni saja yang ada buku yang cerita semua dengan kawaid disiplin ilmu. Lain pada 4 tak ada. Jadi tak sah untuk pakai. Pasal tak tahu cara istinbat. Rujukan tak boleh nak diambil. Yang ada rujukan buat masa ni sampai zaman kita 4 ni je. Walaupun ulama mujtahid seramai-ramai mereka, mesti dirujuk pada fiqh mazhab 4 ni. Ya. Itu bab fiqh. Jadi golongan yang tak mau ikut 4 mazhab ni, dia jadi mazhab kelima. Mazhab apa? Mazhab yang tak ada mazhab. Tak ada mazhab tu mazhab lah. Mazhab yang tak ada mazhab. Mazhab apa? Mazhab penin lah nama dia. Bila mazhab betul, dia mesti ada mazhab dan dia ada banyak manhaj. Mesti ada. Mesti ada. Bila kita tengok dia ni tak ada mazhab, tak ada manhaj dah. Apa dia? Manhaj pening. Dia nak slogan, dia sebut Quran hadis lah. Ya ke? Ulama dulu tak ikut Quran hadis. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ni jahil hadis ke dia? Kalau jahil hadis, dia tak boleh jadi imam mujtahid lah. Itu kepalsuan yang ada lah zaman sekarang. Jagalah tipu daya golongan zaman lah ni. Banyak sangat yang menyeleweng daripada ajaran-ajaran ulama kita. Baik. Itu dalam fiqh. Dan pula kata dia ada golongan yang bid'ah ni yang menyalahi mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Sini disebut dengan dikaji Imam Asy'ari. Siapa nama asal dia apa panjanglah tu. Dan Imam Maturidi. Terkenal sangat dua nama ni pada bicara
fiqh, faqih, i'tiqad, usuluddin. Pada membicarakan wajib dan mustahil dan harus pada Allah Ta'ala dan juga pada Rasul, pada bicara dua kalimah syahadah. Jadi orang yang tempat kita nak jadi rujukan, yang terdekat dengan kita, yang mereka ni dah selesaikan semua yang ada dalam Quran hadis, yang telah diambil saripatinya, rujukan terdekat, atau masyhur sebut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dua tokoh ulama besar yang disebut, Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kalau kita dengar macam tu, macam mana? Senang tak dengar? Main puak-puak ni dia bagi kita bercelaru kepala otak. Kenapa? Untuk Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi lah betul. Tu zaman sebelum tu nak ikut apa kata dia? Lah, dia orang dah pakar. Yang ni orang belakang. Takkanlah sahabat nak ikut Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi. Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi lah ikut para sahabat. Formula yang dia orang dah jumpa tu, dah berjumpa dengan siapa yang sepatutnya mereka berjumpa. Dia pun hidup zaman sekitar 200 Hijriah. Tengok umur dia. Dan dia ni saing dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, saing dia memang Imam Abu Hasan Asy'ari ni. Zaman tu lah zaman istilahnya pembukuan ilmu-ilmu yang ada dalam Islam ni. Dibukukan hadis, dibukukan tauhid, dibukukan fiqh. Yang sebelum tu tak dibukukan. Zaman sahabat mana dibukukan? Zaman tabi'in pun ada sikit-sikit untuk pembukuan bab-bab agama ni. Khasnya dengan rumusan yang dah siap, fiqh, tauhid, apatah lagi tasawuf. Orang yang mula membukukan atas nama fiqh tu 4 mazhab tu. Allahumma salli ala. Kalau yang membukukan akidah, yang tuliskan sedarai satu-satu apa benda yang termasuk dalam item-item yang dibahas atas nama akidah ulama ahli sunnah wal jamaah, apa dia satu-satu ni, kesimpulan yang mesti ikut yang ni peraturan dia. Dua imam besar ni, Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Dia dah rumus dah. Dia dah formulasi dah. Yang ni dalam bab tauhid. Dalam bab kiraat misalnya, kalau kita mengaji, so apa kita bukan istilahnya ikut kiraat Nabi Muhammad. Mana ada ulama guna istilah itu? Macam mana semayang ikut cara solat Nabi? Tak ada. Yang tu menyalahi peraturan ulama. Tak ada istilah semayang cara kaifiat Nabi. Tak ada, tak betul. Mesti sembayang mengikut kaedah mazhab Syafi'i. Mesti dengan peraturan macam tu. Pasal apa? Mereka itulah yang tolong clarifikan untuk kita. Tolong bagi clear kat kita apa yang ada dalam Quran dalam hadis, macam mana nak kaifiat beramal daripada Quran dan hadis mengikut manhaj mereka ni, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau bab fiqh, tauhid, dia takkan ada ni tauhid Sayyidina Abu Bakar, ni tauhid Sayyidina Umar, ni tauhid ikut Al-Quran dan hadis. Mana ada macam tu? Dia mesti tauhid ikut kaedah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Dia mesti macam tu. Tasawuf takkan ada istilah ni tasawuf Nabi. Mana ada tasawuf Nabi? Dia mesti tasawuf Junaid Baghdadi, Imam Ghazali. Itu tasawuf. Dia pasal ni ulama besar dia yang membukukan bab tasawuf. Macam mana kalau kita belajar Quran, ada biasa dengar orang sebut ni Quran baca kiraat Nabi, ada. Ni kiraat Sayyidina Abu Bakar, ada. Untuk kita baca kiraat apa? Baca kira apa? Dah nama kira pun tak kerti. Sekarang dengar saya nak sebut. Bab kira ni memang jarang orang bahas kan. Ada kira 7 yang mutawatir yang kita selalu dengar. Kira 7 tu lah. Siapa dia? Nafi', Ibnu Katsir, Abu Ammar, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Ini 7. Setiap kira ada 2 periwayat pula. Itu kalau kiraat 7. Kalau 10, 3 lagi yang termasuk dalam juga kiraat mutawatir. Tengok ikut torik siapa. Oh, ada torik pula tu, ada kiraat, ada riwayat, ada turuk. Torik siapa? Apa saya nak sebut. Jadi kita baca kiraat ni, kira apa? Kiraat Nabi.
Tak ada ulama kita istilah itu. Itu kalau saya baca kiraat Nabi Muhammad. Saya baca ikut kiraat Quran lah. Nampak sangat bengong, berdengung-dengung. Dia berdengung-dengung, bengong ngong. Tak faham disiplin ilmu. Mana ada baca kiraat Nabi. Itulah bengong je, ada orang ajar solat, kaifiat solat Nabi. Ada pula. Tak ada istilah macam tu. Memang sembahyang ikut Nabi. Mesti kiraat ikut Nabi lah, mestilah. Tapi tak ada istilah kiraat Nabi Muhammad. Mana ada? Tak ada istilah solat ikut kaifiat Nabi Muhammad. Tak ada istilah itu. Apa istilahnya? Fik mazhab Syafi'i. Kiraat apa? Tak ada kiraat Nabi. Ada orang kata kiraat Nabi bengong-bengong. Itu ni tauhid. Tauhid apa? Ni tauhid Nabi Muhammad. Tak ada ulama istilahnya tu. Dah diproses dah. Apa? Tauhid ahli sunnah wal jamaah. Siapa imam ahli sunnah wal jamaah? Atas nama imam ni, orang yang membukukan dan buat rumusan ni. Apa dia? Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Betul sahabat macam mana? Lah, dia orang depan, dia tak adalah istilah tu. Orang belakang lah akan pakai istilah ni. Tapi semestinya Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi mestilah ambil daripada sahabat, daripada Nabi, daripada Quran, daripada hadis. Mestilah. Begitu juga kalau sebut kiraat. Saya nak sebut, nak pergi faham prinsip kenapa kita sebut fiqh ni mazhab Syafi'i, akidah ni asal Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kalau sebut kiraat daripada Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amar, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, habis sikit ikut. Begitu juga kalau tasawuf ni, kita baca perhabis tu sikit untuk bagi penjelasan itu. Yang nak bagi bicara kalimah dua kalimah syahadah ni, rumusan daripada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Yang mengucap kalimah syahadah ni pertama-tama rukun daripada segala rukun Islam yang 5 rukun Islam tu. Pertama sekali mengucap kalimah syahadah mesti rujuk kepada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Dan jikalau belum sah syahadahnya tu, tiada sah sekalian ibadatnya. Kita dah belajar awal-awal tu dalam kitab ni. Dalam kitab ni pun ada. Dan juga menyalahi, ada agama bid'ah ni menyalahi pula mazhab Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi pada bicara tasawuf. Baik, tasawuf pun dia rujuk pada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia antara orang yang telah membuku dan mendisiplinkan apa dia disiplin dalam bab ilmu tasawuf, yang nak bagi amalan sufi ni macam mana. Jadi ada amalan sufi dalam kaedah kita, dalam syarak. Jangan kata tak ada. Pasal apa? Ulama dah bagi garis panduan dah. Ada dia punya SOP. Apa bahasa SOP? SOP. Dengar saya nak sebut. Di atas kita kaedah fiqah ikut mazhab 4, kiraat 7 atau mutawatir yang masyhur sebut dengar. Tauhid Abu Hasan Asy'ari Maturidi. Allahumma salli. Tasawuf Syekh Junaid Baghdadi. Dengar saya sebut kata ni. Kalau fiqah tu, kita kalau walaupun sembahyang atas nama mazhab Syafi'i, mesti pernah Rasulullah sembahyang macam tu. Boleh faham? Kalau ada mazhab Hanafi sebut masalah contoh bab solat, mesti Rasulullah pernah sembahyang cara macam tu. Mesti punya. Pasal dia orang ambil daripada Quran hadis lah. Cuma tak panggil lah Rasulullah sembahyang mazhab Hanafi. Mana ada macam tu punya istilah. Sembahyang ikut mazhab Hanafi, semestinya dia sebahagian daripada kaifiat sembahyang solat Nabi. Sembahyang cara mazhab Syafi'i, semestinya dia sebahagian daripada kaifiat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya. Untuk Rasulullah baca kiraat apa? Rasulullah mana ada zaman dia, mana ada nama kiraat atau nama wajah? Tak ada. Tapi semestinya baca Ibnu Katsir, mesti bacaan Ibnu Katsir ni Rasulullah pernah baca bacaan macam mana Ibnu Katsir tu. Tentulah datang bacaan Ibnu Katsir. Kalau kata bacaan apa, Asim, Hamzah, Kisai baca. Riwayat siapa? Abu Haris Kisai. Kalau kata yang ni ialah bacaan Abu Haris, mesti Rasulullah pernah baca bacaan macam tu.
Macam mana kalau mazhab Syafi'i, kita sembahyang cara mazhab Syafi'i, mesti ada cara Rasulullah sembahyang macam tu. Sama ada yang nak sebut macam mana, secara directnya ataupun cara indirectnya, ulama' nak buat kesimpulan dia dengan disiplin dia. Saya contoh direct indirect macam mana. Kita mazhab Syafi'i nak sembahyang ada usolli. Dengar saya sebut ada apa, mesti Rasulullah pernah ada sembahyang macam tu. Ada istilah direct dengan indirect. Direct macam mana? Ada yang memang Rasulullah disebut bismillahnya, Fatihah dia, semua rukun syarat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tu usolli ada, Rasulullah pernah usolli. Walaupun Rasulullah tak pernah sebut usolli, tapi isyarat daripada perkataan dia dalam bab-bab lain yang rumusan dia, maksudnya ada usolli. Faham saya cakap apa tu? Macam mana kiraat? Kalau kita sebut kiraat ni, mesti ke Rasulullah ada baca macam ni, wajah macam ni, dengan peraturan macam ni, disiplin macam ni kiraat? Memang ada lah, kalau tidak takkan main disiplin tu. Jadi ulama' kita mendisiplinkan ni daripada apa yang asal daripada Quran, daripada Rasulullah. Dengan disiplin yang ada pada mereka itulah datangnya penamaan istilah kalau fiqh mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ada nama fiqh tauhid. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Atas nama kiraat 7 harian, Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Tasawuf Syekh Junaid Baghdadi. Mesti memang masing-masing ada disiplin. Tu ilmu yang kita bisa dengar. Atas nama hadis, Bukhari, Muslim, Bukhari. Atas nama tafsir, siapa? At-Tabari, Ibnu Katsir. Nama-nama orang yang atas nama ulama' mufassirin. Apa nak sebut? Yang tu pun kalau sebut hadis, tafsir, masih bahan mentah. Pasal apa? Riwayat. Riwayat hadis. Kalau hadis baru riwayat. Kalau tafsir baru tafsir single ayat Quran. Tapi nak selesaikan ayat ni, surah ni, hadis ni, tempat ni, masa ni Rasulullah sebelum hijrah ke lepas hijrah, dia mesti selesaikan dengan fiqh, mesti selesaikan dia dengan tauhid. Mana yang nasih mansuh tak mansuh apa, mesti selesaikan dia dengan tasawuf. Disiplin inilah zaman sekarang ni yang telah dikucak-kacirkan oleh puak-puak yang agama bid'ah ni. Ulama' kita dulu dah tunjuk elok dah. Asal saya nak sebut tadi, kalau kita baca dengan kiraat walaupun tak nama kiraat Nabi, wallahi apa yang kita baca dengan disiplin tu mesti Nabi pernah baca macam tu. Yang kalau sebut kita faham dengan tauhid, kaedah Abu Hasan Asy'ari, Maturidi ni kita belajar ni, wallahi mesti yang ni adalah sebahagian daripada ajaran Nabi SAW. Mestinya. Mesti ainiah, mesti tepat, mutabaqah, tatbiq betul macam mana Rasulullah ajar. Pasal dia ambil kesimpulan, dia ambil intipatinya. Pasal tak mungkin akan mereka boleh buat kesimpulan, disepakati pula oleh ulama untuk dikatakan yang inilah akidah yang betul atas nama ulama ahli sunnah wal jamaah. Takkan dia nak ambil buat sendiri ikut kaedah dia, tak ambil pada Quran dan hadis. Cuma zaman ni orang-orang yang nak bagi nampak dia betul ni, dia kata apa? Kita tak ikut mazhab Syafi'i. Nampak dia punya longgar, dia nak mula nak lepas diri. Kita tak ikut Abu Hasan Asy'ari, Maturidi. Kita tak ikut Syekh Junaid Baghdadi. Kiraat kita tak bisa dengar dia sebut. Kita tak nak ikut Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Tak bisa dengar lagi tu. Kiraat tak bisa dengar. Pasal dia orang bodoh kiraat kot. Faham tu memang gitulah. Kalau kerti mesti dia nak dakwa gitu. Yang tu pandai pula dia taklid. Yang ni pasal dia mudah kot nak ambil petik. Ilmu kiraat dia bukan ada sanad kiraat kot. Kotlah saya buat bahasa gitu je. Pasal tak pernah sebut. Kalau ikut gentleman macam tu lah. Ni kiraat Nabi. Baca tak? Mana ada disiplin ilmu macam tu? Kita mengaji nahu pun ni disiplin apa? Ni disiplin Kufi, ni disiplin Basri. Kita ngaji pendidikan pun yang ni dipanggil taksonomi Bloom. Apa benda? Kenapa nama-nama tu dipakai? Rasulullah tak pernah ajar ke dengan teori-teori macam tu? Kaedah-kaedah macam tu? Saja sebut yang tu sikit. Zaman lah ni kecelaruan orang
disebabkan oleh ada orang bawa agama bid'ah yang macam mana dia orang duk ajar tu, konon ambil pada Quran hadis, terror lah konon. Habis-habis tengok masuk parit, masuk gaung, sesat. Pasal tak ikut disiplin. Baik. Maka segala mazhab orang yang Hanafi mengikut ia akan i'tiqad Abu Mansur Maturidi. Jadi kesimpulan, demo dah perhati lama dah. Orang Hanafi ni kalau nisbah akidah ni banyak Hanafi wan, mazhab Hanafi yang belakang ni lah. Kalau jumpa kat India ke kat mana ke yang mazhab Hanafi ni, kalau nisbah akidah dia banyak ikut akidah Abu Mansur Maturidi. Maka segala mazhab orang Asy-Syafi'i dan Maliki dan Hambali ni mereka mengikut akan i'tiqad Imam Abu Hasan Asy'ari. Kerana imam-imamnya satu i'tiqadnya dengan i'tiqad Imam Abu Hasan Asy'ari pada bicara ilmu usuluddin. Maka mazhab Imam Asy'ari dan Maturidi itu mengikut ia akan Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi pada bicara ilmu tasawuf. Jadi maksudnya atas nama disiplin ilmu, mereka ni akan ikut siapa yang paling pakar pada zaman dia. Betul? Yang kalau zaman kita, zaman tak pakar ni lagi lah. Tu yang kata kita baca kiraan Asim, riwayat Hafs, kita mazhab Syafi'i, akidah Abu Hasan Asy'ari Maturidi, lepas tu tasawuf Syekh Junaid Baghdadi. Masyhur kat Malaysia ni ikut Imam Ghazali misalnya. Kalau ada turuk nak ikut, saya ikut Chisti Qadiri misalnya. Ada ikut Naqsyabandi. Ni cara apa? Cara-cara nak beramal satu. Apa saya nak sebut ni? Orang belakang kita ni, inilah kita punya kaedah, cara, tata cara kita nak ambil agama. Bukan kita istilahnya menongkah arus, potong semua sanad-sanad yang ada daripada tutur guru ulama ni, lepas tu pergi ambil asal Quran dengan hadis. Banyaknya dia orang tahu apa? Tauhid. Dia nampak berlapik sikit, tauhid salaf. Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi salaf lah. Dia orang ni hidup zaman salaf lah. Zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni bukan ulama, bukan hidup zaman khalaf. Tapi dia menghimpunkan qawaid yang ada dalam dia, salaf dan khalaf. Dia pun salaf. Jadi bohong kalau ada orang kata ikut salaf tapi tak nak ikut Abu Hasan Asy'ari Abu Mansur Maturidi. Pasal mereka salaf. Ikut Abu Hasan Asy'ari Maturidi ni bukan istilahnya ikut khalaf. Pasal dalam kaedah Abu Hasan Asy'ari Maturidi ni ada qawaid salaf, ada qawaid khalaf. Itu istilah aja. Istilah hanya. Zaman Nabi pun dah ada dah kalau nisbah qawaid yang disebut atas jalan akidah. Apa yang dipanggil qawaid khalaf tu. Antaranya kaedah takwil misalnya. Cuba ada disiplin jumpa nanti. Kalau masyhur dipanggil kaedah takwil ni kaedah khalaf. Kaedah tafwid ni kaedah salaf. Zaman Nabi dah ada dah. Sayyidina Ibnu Abbas antara yang mempelopori perjalanan khalaf ni, takwil ni. Jadi maksudnya walaupun dia sahabat tu khalaf salaf ni bukan khalaf ni ikut belakang, salaf ni ikut depan. Ada pula macam tu tak? Istilah depan tu zaman saya punya istilah ni zaman awal lah. Pasal ikut kaedah Abu Hasan Asy'ari Abu Mansur Maturidi, maksudnya kita ikut dua-dua jalan, salaf dan khalaf. Yang kita duk kelahi ni apa? Salafi. Lain salafi dengan salaf. Ada masa kita bicara khas itu kan? Pasal apa? Pasal dia orang tu bermasalah. Tu yang dia nak nunjuk dia bagus, dia kata salaf. Abu Hasan Asy'ari ni salaf, Abu Mansur Maturidi salaf weh. Hidup zaman salaf weh. Cuma atas kata masyhur daripada dia keluar sifat 20. Bukan saja keluar sifat 20, keluar manhaj salaf pun daripada mereka. Dengan disiplin apa yang dipanggil salaf. Pasal umum salaf, Jahmiyah salaf, Syiah salaf. Ya. Syiah salaf.
Qadariyah salaf, Jabariyah salaf, musyrikin salaf. Payah apa bubuh gitu sebenarnya. Musyrikin Quraisy tu salaf. Salah mana yang dia nak pakai? Dan apa disiplin salaf dia tu? Salaf tu salah mana yang betul-betul dia faham salaf tu? Salaf tu. Itulah. Takut macam ni dia panggil salah, rupanya dia pakai salah apa? Salah yang dia pakai tu salah Mu'tazilah. Salah dia pakai tu salah Jabariyah. Salah yang dia pakai tu salah musyrikin. Boh gitu kan. Ulama kita kalau atas kaedah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, dia menghimpunkan dua-dua perjalanan salah dan khalaf. Dua-dua tu matching sekali, seiring, sejalan. Cuma racun yang telah mereka tabur seolah-olah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni hanya ikut khalaf, tak ikut salaf. Dia orang ikut salaf. Okay? Satu, kita kalau ikut dah lama dah pegang dengan salaf dan khalaf. Bukan kita tolak salaf. Perjalanan kita salah dan khalaf. Cuma yang kita duk kelahi-kelahi duk sebut Wahabi apa? Pasal Wahabi bukan kaedah salaf. Bukan saja tak ikut kaedah salaf, yang salafi Wahabi ni. Lepas tu apa? Dia menyalahkan perjalanan khalaf pula. Dia kata tak betul. Berapa ramai golongan mereka yang sesat dan belajar sifat 20. Dengarlah pemimpin-pemimpin dia cakap geng-geng Wahabiyun ni. Wahabiyun. Dia orang berbual bahasa gitu, saya tolong sebut je lah. Kan? Pasal memang biol pun. Biol sewil pahaman kita ni. Pahaman ni sama je. Nanti dia kata apa? Belajar sifat 20 ni falsafah Yunani, falsafah Greek. Main falsafah. Falsafah apa kita belajar dah semua. Semua ambil Quran, hadis. Semua ambil dengan nakal yang sahih. Tak boleh nak dibangkang langsung sifat 20 tu. Ijma' salaf dan khalaf. Apa yang telah kita belajar dalam sifat 20 tu. Tu yang kaedah Abu Hasan Asy'ari, Abu Maturidi ni, dia adalah satu kaedah yang mampan, tepat, betul dengan Quran hadis. Siapa nak bangkang sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah pada Allah Ta'ala? Dia orang mana ada kawan macam tu? Satu kaedah dia bertawa, mula-mula kat langit, lepas tu kat atas arah, lepas tu sebelum tu atas je, Allah di atas, untuk atas langit, untuk atas arah, lepas tu atas pada atas arah, untuk makan adami. Ke depan ni apa pula tak tahu lah. Kita boleh nampak kronologi dia, tak apa, sewil, tak ada pendapat, tak ada pegangan, kena pojok sikit dah bertukar. Baru jumpa hadis, mula-mula tak boleh selawat, betul boleh selawat, mula-mula tak ada wirid, betul sekarang ada wirid pula. Pasal dulu tak jumpa hadis wirid lagi. Pelik dia ni, pelik. Lutut dia bela diri lah pula esok. Apa. Kata dia, kita duk bangkang ni wirid yang tak ada hadis, ni wirid ada hadis. Dulu mana ada wirid langsung. Bid'ah. Nabi tak wirid lepas sembahyang. Amboi. Itu yang jadi pada dia, masyarakat dah diambil pahaman lama, lepas sembahyang belah yang mana ada wirid. Lepas tu sekarang ada wirid pula. Untuk wirid pula masing-masing taklim jemaah. Esok jumpa hadis, ada pula wirid jemaah. Dia mesti tukar je. Memang kita tengok dia bertukar gitu. Pasal apa dia bertukar? Pasal dia baru nak explore. Kita ikut ulama' yang dah lama dah selesai kan benda-benda tu. Itu hati-hatilah. Kaedah kitab pun dia sebut dah, ada golongan sesat. Kalangan ni zaman saya kecil-kecil dulu, masyhur atas nama pahaman muda. Golongan muda kan. Sebelum tu panggil pahaman kiri. Zaman kita dulu kecil-kecil dengan pahaman muda, kaum muda. Hasan Bandung tu kaum muda lah tu. Dia orang junjung Hasan Bandung. Kita duk ngaji dulu tu terus sebut Hasan Bandung golongan sesat, puak Syariah. Baik. Satu kalau atas sebut fiqh mazhab ni, itu yang disebut kata Imam Syafi'i dia Al-Asy'ari. Kalau atas kata dia punya sufi dia, itu yang biasanya kalau ulama dulu dibubuh belakang tu, nama-nama apa dia sebut Asy-Syafi'i.
Yang ni lagi apa? Al-Ash'ari. Lagi disebut apa? Al-Naqsyabandi. Lagi disebut Al-Chisti. Ulama-ulama dulu semua dibubuh. Dia nisbah kepada siapa? Zaman sekarang, dia orang Wahabi. Kita bubuh Wahabi, marah lah dia. Oh, bubuh lah, bangga lah Wahabi ya. Ini. Mufti Al-Pasir Pendengung Al-Wahabi. Oh, itu senang. Lepas tu Al-Qurani Al-Hadisi. Boleh tu, Quran hadis ya. Tak mau pakai mazhab. Allah mazhabi yang tak ada mazhab. Bubuh tu gelaran dia senang. Tak nak pula bubuh. Banggakanlah dengan tak ada mazhab kau tu. Kita bangga mazhab Syafi'i. I'm proud to be mazhab Syafi'iin, you know. Bangga kita jadi mazhab Syafi'i. Jadi nisbah tasawuf, mereka ikut Syekh Junaid Al-Baghdadi pada bicara ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang membaik ia akan amal yang zahir dan amal yang batin. Satu, kalau tak ada tasawuf ni, yang tu yang Imam Malik sendiri bagi pernyataan macam tu. Wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa ada ilmu tasawuf tak ada fiqh, sindik. Wa man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Ada ilmu fiqh tak ada ilmu nak baikkan hati, fasik. Wa man yatasawwaf wa yatahaqqaq wa yatafaqqah faqad tahaqqaq. Siapa tasawuf pun ada, fiqh pun ada, ni tahqiq, ni lah kemas. Habis-habis kata tasawuf ni ayat acak. Pelik-pelik dia jumpa. Yang sesat, memang ada yang sesat dalam fiqh, memang ada sesat dalam akidah, memang ada sesat dalam tasawuf, memang ada yang sesat. Tak usah tengoklah sesat tu. Tu yang ngaji bagi betul, tak usah ikutlah sesat. Konon tak nak ambil yang sesat, habis-habis dia pula sesat. Bawakan orang lagi sesat daripada hak sesat. Baik. Jadi Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi ni antaranya kata dia baikkan amalan zahir, amalan batin. Macam mana zahir ni bersama dengan dia batin untuk tasawuf. Bersama dengan tu membaikkan pula ia akan i'tiqad kepada Allah Taala. Jangan sampai jadi hulul ittihad. Pasal apa? Bila nak tasawuf ni kan jaga. Ada pahaman-pahaman yang akan menyeleweng nanti, tengok disebut nanti belakang insya-Allah. Supaya jangan tergelincir dengan yang salah. Adapun bicara pada ilmu tahqiq, iaitu jumlahnya ilmu martabat 7, maka iaitu tiada lagi ahlinya pada zaman ini di tanah Arab, istimewa pula tanah Jawi. Ini tak payah sembang lah ilmu martabat 7. Pasal ramai tak ahli. Bukan saya cakap, saya tolong baca kitab kita ni. Kalau nak tengok belakang tu, dia punya Arab telah ditasihkan oleh lajnah Arab Mesir, Mustafa Amin. Tengok belakang lah kan, saja nak sebut itu sikit. Jawi ini telah disemak, ditasihkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi Al-Azhari. Tasih Arab dia Syekh Ahmad Sa'ad Ali, dia sebahagian daripada ulama Azhar pada zaman tu. Dan kitab kita ni dirujuk oleh Muhammad Amin Imran, Rostam Mustafa Halabi. Maksudnya memang kitab kita ni dirujuk oleh ulama yang zaman ni kita pun masih kenal dia lagi. Idris Al-Marbawi siapa tak kenal? Jawi tu, Jawi ni telah disemak. Jadi maksudnya dia semak ni kitab Jawi yang ulama tulis ni. Ulama ni dulu pada dia, dia pun akui maksudnya ilmu martabat 7 ni zaman sekarang ni tak ada ahli lah. Kalau biasa dengar lah, dan tak ada ahli. Yang tu cerita ilmu tahqiq. Jadi kata dia, bila dah tak ada ahli jaga, maka janganlah dihampir akan dia ilmu martabat 7 ni. Pasal apa? Kerana ia dakik. Apa dia? Kerana dia halus-halus bicaranya. Bila halus tak ada ahli yang macam cukup ngerti kan? Pasal apa? Bila dah tak reti, diam lah. Kita bicara apa yang kita boleh bicara. Bukan ahli dia, diam. Tak percaya pergi pegang wayar. Buka Swiss tak apa lagi. Swiss rosak boleh tukar.
Tapi kalau kat belakang tu terbakar, pergi repair nak. Itu bab tu halus-halus tau. Kalau silap usik keras batu macam kayu tau. Mampus tau. Bahasa mudah gitu kan. Itu mampus tu jasad. Ni mampus batin ni. Kan? Tak ada siapa nak bagi ubat dah. Duk pegang itikad konon betul. Tapi salah dan tak ada siapa nak tunjuk kita salah kita tu. Pasal tak ada yang pakar. Kita pun tak pakar. Kita rasa kita pakar. Jangan hampir pada dia, pada ilmu dakik-dakik yang halus ni bicaranya, melainkan pada orang yang telah ada padanya segala ilmu alat daripada saraf dan nahu dan mantik dan ma'ani dan awal faqih, dan diketahuinya ilmu syariat daripada ilmu faqih dan ilmu usuluddin, serta faham ia akan bicaranya 20 yang wajib pada Allah Ta'ala dan yang mustahil dan yang harus, dan diketahui akan bicara ta'alluq segala sifat ma'ani yang 6 macam kita duk belajar tu lah, iaitu kudrat dan iradat dan ta'alluq ia kepada sekalian mungkinat yang sama dan basar, ta'alluq ia kepada segala yang maujudat, ilmu dan kalam, ta'alluq kepada yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Maka daripada bicara perkataan ta'alluq ilmu Allah Ta'ala kepada yang 3 inilah yang dibicarakan orang ahli, dibicarakan oleh orang yang ahli ilmu tahqiq pada bicarakan mungkin makdum itu. Pasal ilmu martabat 7 antara bicara dia bicara mungkin makdum ni lah. Tu martabat 7 tu. Tak tahu tak apa. Ustaz cerita sikit martabat 7 tu, tak payah. Kalau saya tanya ta'alluq tak faham, tak payah. Ni mana suluhi kodim, mana tanjiri kodim, mana tanjiri hadis. Ni inkishaf. Yang ni taksis, ni taksir. Kau tak kenal tu, tak payah. Sembang nak kenal martabat 7. Macam mana pun ada sikit sebanyak dia akan sebut mungkin di dalam bab ni. Pasal bicara martabat 7 tu mungkin lah. Kan? Mungkin ni dalam ilmu Allah Ta'ala asalnya tak ada. Bila tergelincir nanti yang tu yang menyebabkan tak faham tu, nanti jadi sampai jadi sesat gilanya. Makhluk yang asalnya bukan kodim akan diiktikad kodim. Tak gila. Pasal apa? Pasal duk bicara mungkin yang makdum. Mungkin makdum ni maksudnya mungkin yang tak ada lagi. Bicara apa yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala, yang ilmu Allah Ta'ala tu mestilah meliputi semua, wajib mustahil harus. Makhluk yang bakal dijadi mesti semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Martabat 7 ni bicara yang dalam ilmu Allah Ta'ala tu. Kita bicara ta'alluq pun bicara tu lah. Layak Allah Ta'ala tahu, bukan layak Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala bukan layak tahu tau. Bab ilmu mana ada suluhi pada Allah Ta'ala. Bab ilmu apa? Tanjiri kodim, bukan tanjiri hadis. Kalau tanjiri hadis maksudnya Allah Ta'ala jahil. Hadis tu baru tanjis ilmu dia. Yang tu pun tak faham, kau nak faham macam mana mungkin makdum. Satu disebut kalau nak bahas itu mesti orang yang ahli dalam bab tu. Saya tak adalah ahli, tapi dengarlah apa yang saya reti dalam bab tu. Saya nak ajar apa? Jadi bab ta'alluq inilah kata dia pada bicara orang yang ahli ilmu tahqiq pada bicara mungkin makdum itu. Maka maka itikad orang yang salah itikadnya kerana salah ambilannya pada ilmu tasawuf dan pada ilmu tahqiq dan pada ilmu usul kurang mahirnya, atau tiada sekali-kali ia faham ataupun tak pernah faham sekali-kali. Memang selalunya yang tergelincir ni memang tak pernah faham, akan dapat keputusan macam tu. Memang dia tak faham, tentu tergelincir. Wahabi pun memang bukan faham, wajib mustahil harus tu dia tak faham, tentu jadi Wahabi.
Kalau apa pakam fiqh dia tak faham pasal apa? Dia tak faham apa dia Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dengan bahas tu. Kalau dia faham dia tak jadi Wahabi, Allah mazhabiyah tak jadi, tak ada mazhab tu takkan jadi benda dia. Maka daripada sanalah situ dulu. Ke depan ni kita nak belajar ni, nak belajar hal sesat ya. Jangan sebut sesat. Yang sesat pun kena tahu ke? Kena tahu. Mau tahu apa dia sesat. Tujuan nak tahu sesat apa? Supaya kita jangan jadi sesat. Dan kita ada break lah. Pelik dengar ni. Pelik dengar ni. Kalau pelik bodoh tu lain. Dengar inkishaf. Pelik tu dengar. Tu bodoh. Bukan pelik. Takluk ni suruhi tanjiri. Pelik dengar. Bodoh. Bukan pelik. Bila ada yang salah tu baru pelik. Jadi ada beza. Benda tak bisa dengar pelik. Pelik tu pasal bodoh tak bisa belajar. Tu yang ni yang salah. Yang ni pelik pasal menyalahi daripada kaedah yang telah disebut oleh ulama. Tu pelik. Jadi ada dua jenis pelik tu. Pelik bodoh satu, pelik salah satu. Kalau Wahabi pelik salah. Yang ulama-ulama sebut istilah ni pelik pasal tak bisa duduk mengaji. Macam kalau saya sebut nahu tu tak bisa dengar. Pelik. Istiqal bisa dengar. Istiqal. Mansub ala istiqal bisa dengar. Mansub ala igra' wa tahzir bisa dengar. Tak bisa dengar. Istiqasah bisa dengar. Itu lain. Munada istiqasah bisa dengar. Tak bisa dengar. Saja sebut tu. Nak kata apa? Itu pelik pasal tak pernah belajar. InsyaAllah sambung kita situ. Ada soalan? Jadi kita menaikkan orang yang terletak pada segala ilmu anak tu. Maknanya menaikkan ni nak kata orang tu boleh belajar ilmu tempat tu. Ya. Pasal dia nampak dia masuk tu dia akan ditahulah ni betul. 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 Antara yang kita sebut ilmu tabat tujuh tu, ada yang saya sebut kan. Kita belajar Nur Muhammad tu lah. Kan sebelum Allah Ta'ala bagi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dah ada belum ilmu Allah Ta'ala? Dia lah tu. Dalam ilmu Allah Ta'ala tu, siapa dia makhluk yang memang paling mulia Allah Ta'ala bagi jadi? Satu saya boleh bicara tu, saya tahu disiplin tu. Kalau tak kerti tu kan, pening lagi. Dengan saya pening. Tapi pasal kita pun mengaji, Tok Guru dah sebut dah dia punya panduan tu satu. Takat boleh cerita. Tak kerti jangan nak sembang. Satu saya ada sebut yang kata Syiah, yang Syiah pergi ambil Syiah tu buat apa? Dengarlah hak elok betul tu. Tu saya kata jangan kata Syiah, hak Wahabi pun tapi ambil hak Wahabi tu apa? Dengarlah elok betul tu. Jadi antara yang duk sebut tu Nur Muhammad tu lah. Dan di atas tu faham rahmatan lil alamin tu. Macam mana ulama boleh tahqiq kat situ? Pasal dia rahmatan lil alamin. Jadi alam jadi rahmat dengan dia. Antara alam ni masih wallah. Jadi dia pun makhluk juga. Macam mana boleh jadi rahmat sekali alam sedangkan dia makhluk? Sedangkan Allah menjadikan semua makhluk. Jadi maksudnya mestilah Allah Ta'ala jadikan roh dia dulu. Jasad memang duduk belakang. Atau istilah roh tu lah dipanggil Nur Muhammad SAW. Dia tahu orang faham Nabi Muhammad ni rahmat sekali alam. Tu yang ada salah faham. Dia tak faham disiplin suluhi tanjizi tu. Dia kata apa? Muhammad lah cipta alam ni. Siapa? Dia rahmatan lil alamin. Jadi alam ni semua di bawah ciptaan Muhammad SAW. Pula. Pasal apa? Nabi Muhammad rahmat sekali alam. Boleh? Nampak? Macam mana boleh tergelincir tu? Kita faham kalau ada disiplin, Nabi Muhammad pun makhluk lah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Macam mana pun dia adalah makhluk yang pertama tak boleh jadi. Kenapa boleh yakin macam tu? Pasal dia rahmatan lil alamin. Itu yang kata Nabi Muhammad ada dua. Tu bahas itu lah tu. Itu tahqiq lah tu. Tu bahas tahqiq lah tu. Kalau selalu sebut Nabi Muhammad yang jasad, tu yang memang selalu orang dah sebut. Nama kitab pun nama syarah usul tahqiq. Jadi ada tahqiq sikit yang kita sebut tu lah. Nak kata semua tak je.
Pasal ada benda tahqiq yang memang kena belajar lain lah tu. Okey. Awal fiqh, semua awal fiqh lah. Qawaid fiqh, usul fiqh. Itulah yang ada pun kalau dalam bab fiqh. Yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Ya. Yang ada pun usul fiqh, qawaid fiqh. Zaman sekarang pun orang belajar qawaid fiqh, tapi qawaid fiqh dah jadi macam usul fiqh. Padahal qawaid fiqh nak ambil dobit fiqh. Tapi macam dah jadi usul fiqh, buat fiqh dengan qawaid fiqh. Tak pening. Itu zaman sekarang. Ad-darurah tubihu mahzurat, dia dah jadi satu qawaid fiqh. Bukan jadi qawaid, dia jadi usul fiqh. Untuk haram, halalkan benda haram. Dia macam satu usul fiqh. Sedangkan dia qawaid fiqh. Pula tu dia tak ada pula ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dia tak bincang mak tu, dia sebut ad-daruratu bihi manzura. Ad-daruratu bihi manzura. Tak selesai bahas dia. Tak habis. Tu yang tengok jadi keluar hukum sewil-sewil tu. Tak perlu vaksin pun ambil vaksin, boleh sembuh. Buat perlu apa vaksin? Boleh faham saya cakap apa? Apa tu dia kata darurat, boleh suntik vaksin. Apa benda lah kau khabar ni? Betul keluar ayat ad-darurah tubihu mahzurat. Apa benda lah kau khabar ni? Ingat saya buat apa? Dah tak perlu ubat untuk boleh sembuh. Bukan sembuh sikit, sembuh sepenuhnya. Habis tu ambil vaksin juga. Apa vaksin buat apa? Dah lah habis duit. Dah habis duit pula. Konon dapat kita telah diberi bantuan. Kena kencing aja. Saya syarah tu panjang. Dalam bahasa fiqh ni wajib taklid atau fa'ilah. Pasal kita bukan mujtahid. Selagi kita tak jadi mujtahid, kita wajib taklid. Satu, Imam Syafi'i belajar Imam Malik. Pasal apa dia tak ikut Imam Malik? Pasal dia mujtahid. Satu, dia tak boleh taklid imam guru dia. Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i. Dia orang pula faham macam lain. Dia orang yang sesat tu. Dia apa? Dok Imam Syafi'i pun tak ikut Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal pun tak ikut Imam Syafi'i. Dalil besar dia. Tak ikut imam. Tak ikut guru dia. Tengoklah dia tak ikut guru pasal dia mujtahid. Yang kita ni, guru kita pun mukallid. Kita pula jadi mujtahid. Tok guru kita mukallid, kita jadi mujtahid. Boleh? Tok guru kita hapus, kita hafiz. Macam tu. Nama hafiz lain. Tanya saya usik tu pasal nama hafiz. Okey. Kena wajib kita kena ikut empat mazhab ni, tak boleh hal lain. Bila Ya. sebab apa? Sebab apa kena ikut empat bila ikut itu ke Pasal dah tak ada lah ulama mujtahid lain. Yang tu, masalah tu. Ulama mujtahid lain dia dah tak ada qawaid yang dia dibukukan. Bila tak ada dibukukan, nak boleh ikut? Tak boleh ikut lah. Teruzur nak ikut. Misal, memang dalam kitab fiqh ada sebut, kita tak ada lembu, tak ada kambing nak buat korban, boleh korban dengan ayam jantan. Ikut mazhab pendapat Ibn Abbas. Ada mazhab Ibn Abbas. Zaman dia ada. Boleh korban dengan ayam jantan. Ayam jantan umur berapa tahun? Taji berapa panjang? Ayam jantan jenis apa? Ayam hutan boleh? Ke ayam serama? Ke ayam brahmin? Ke ayam gajah? Ke ayam daging? Ke ayam telur? Jawab. Kan dah tak kerti lah nak jawab. Ke ayam katik? Itu berapa ekor? Berapa bahagian boleh? Kalau kambing mau seekor, berapa ekor ayam untuk jadi korban? Takkan seekor ayam kot, tak tahulah. Berapa? Cuba tanya nak, apa kawan? Mana hadis yang sabit macam tu? Kalau di ijtihad, Ibn Abbas ni bukan sebarang orang tau. Mufassirin, terjemahanul Quran. Takkan nak kata sesat pendapat dia? Memang tak boleh kata sesat. Habis tu? Tak boleh beramal macam mana? Cerita je lah dalam kitab. Beramal tak boleh. Nak ikut tak boleh. Tinggal cerita je lah, mana boleh ikut. Pasal teruzur nak beramal. Jadi antara sebab teruzur nak beramal, pasal apa yang dicerita tu tak dibukukan. Bila tak ada disiplin ilmu untuk kita nak ambil, tak boleh ambil. Tak boleh pakai untuk beramal.
Lagi. Dia tak lengkap Ustaz. Dia punya Dia tak lengkap. Tak boleh dengar cerita begitu je. Satu kalau sebut Sayyidina Umar pernah buat macam ni. Kalau Sayyidina Umar betul nak amal macam mana? Konon nak ambil awal tu. Ambil tu. Nak ambil tu sahabat tu. Sahabat apa? Yang ni pun tak faham. Baca usul takib pun tak kerti. Begitu. Baca kitab Rumi. Kitab Ibunda ni, bukan Rumi ni, Jawi ni. Baca kitab bahasa Ibunda kita pun kita tak faham. Tak tiba-tiba nak ambil tu pendapat Sayyidina Umar. Ambil Quran terus tu, terjemah tu pun tahu terjemah je. Tanya nahu kan toy rasa try nak kelahi kita. Okey. Lakik tu. Dakik halus ha? Halus. Dakik, laik. Bukannya dakoik tu kan. Bukan. Dakik, dakoik lah. Dakoik jamak. Hilang lakik. Dakik tu dia dah guna bahasa Melayu lah. Kalau dakik, dakaik, maksudnya dakik lah. Dia kena dalam mazhab akidah ni wajib ikut dua ni lah. Lain tak boleh. Mana ada? Siapa dia yang buat kesimpulan untuk buat akidah? Dia mula persoal tu kenapa apa dalam fiqh ikut Syafi'i, kenapa dalam akidah juga tak ikut Syafi'i? Kenapa dalam akidah tak ikut Syafi'i? Pasal Imam Syafi'i pun ikut imam tu. Imam Syafi'i pun ikut imam tu. Maksudnya kalau atas nama rujukan, kalau dia duduk belakang, pasal yang tu silap nanti tahun saya silap sebut tak kena pula. Sebut macam mana? Imam Syafi'i dulu baru Imam Abu Hasan Asy'ari Maturidi. Tapi apa yang ada dalam Imam Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi itu, Imam Syafi'i di atas manhaj tu. Boleh faham saya apa? Cuma zaman tu dah Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi duduk belakang. Zaman Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Malik saya lagi awal lah, tak adalah nama Abu Hasan Asy'ari Maturidi, tapi manhaj dia serupa, dibukukan zaman Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Tapi apa yang dibukukan tu memang Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni tepat sama Imam Malik sama. Yang kalau dia kata salaf yang dia ikut tu siapa? Kita dalam Abu Hasan Asy'ari, Abu Maturidi ada salaf yang ikut disiplin semua tu lah. Kalau kata Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali tu, imam-imam mazhab 4, Junaid Baghdadi, di atas akidah, semua di atas disiplin Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Apatah lagi kalau saya sebut kiraat tadi, kiraat lagi belakang. Nama imam-imam kiraat tu Munafiq bila? Belakang tu. Macam mana pun Imam Syafi'i masih kiraat apa? Walaupun belakang masih nama. Pasal Imam Syafi'i ni kiraat dia di atas kiraat Ibnu Katsir. Satu kita baca sembahyang ada bismillah. Pasal dia baca kiraat Ibnu Katsir, dia maki. Panjang saya cerita kiraat tu, bukan ahli pula tu, nanti ahli lain kau faham apa saya nak sebut. Jadi maksudnya disiplin kiraat tu ada, cuma penamaan zaman tu tak ada. Cuma tak ada nama. Tapi bila ada nama, akan terisbah lah mereka ni pasal apa? Pasal dia ikut disiplin yang sama. Cuma zaman tu tak ada nama. Tak ada nama. Maksudnya pakih itu faham lah. Maksudnya faham betul-betul perjalanan usuluddin. Nak panggil usul tu apa? Nak panggil kata ada Allah, ada sabit zat ada tu, ain maujud. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdhalas salati ala makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimat kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhalas salati ala asali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midad kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون